Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina la ilaha illa ant subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Rabbana zidna ilman nafi'a mubaraka wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. InsyaAllah kita akan sambung perbincangan daripada mana yang kita hentikan. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, pada pertemuan kita yang lalu telah kita bincangkan bersama, yakni beberapa perkara-perkara yang diperbolehkan di dalam solat, yang diperbolehkan seseorang itu melakukannya di dalam solat dan tidak dikira sebagai batal solatnya. Pertemuan kita yang lalu telah kita kupaskan apabila seseorang itu sedang solat, sekiranya dia menitiskan air mata. Bukan hanya menitiskan air mata, bahkan kalau dia menangis. Bahkan bukan hanya menangis, bahkan kalau dia terisak-isak sekalipun di dalam solatnya, bahkan walaupun sampai mengeluarkan suara ke terisak-isakkannya tadi, perkara-perkara tersebut tidaklah membatalkan solat. Walaupun ada sebahagian ulama yang berpendapat sekiranya seseorang itu menangis, kalau sampai terkeluar daripada suaranya tadi 2 huruf, maka pendapat tersebut katakan batal, di mana pendapat itu adalah pendapat antara yang masyhur juga di kalangan masyarakat kita. Tetapi hakikatnya selepas kita berbincang pada pertemuan kita yang lalu, berdasarkan hadis-hadis, amalan para sahabat, bahkan amalan Nabi SAW sendiri, di mana Nabi SAW mendirikan solat dan menangis ketika dalam solat, para sahabat mendirikan solat dan menangis ketika mendirikan solat, nescaya itu menunjukkan dalil bahawasanya sekiranya seseorang itu kalau menangis, kalau mengeluh, kalau merintih di dalam solat, maka tidaklah batal solatnya. Bahkan kalau dia dapat menangis dengan ketika menghayati bacaan dalam solat tadi, itu menunjukkan dia berada dalam keadaan khusyuk. Kerana di akhir zaman ini, untuk mendapatkan kekhusyukan di dalam solat adalah satu cabaran. Kerana kadang-kala antara lain mungkin kita banyak fikiran, kita banyak perkara berada di dalam kepala benak fikiran kita, sehingga membawa ianya ke dalam solat. Ketika solat kita fikir perkara dunia. Selain daripada itu, disebabkan kita tidak memahami apa yang kita baca. Selain daripada itu, jiwa kita senantiasa lalai. Maka dari itu ketika solat kita pun kita lalai. Jadi itu menyebabkan kita tidak dapat menghayati solat kita, tidak dapat menghayati bacaan yang kita baca ketika solat. Bagaimana nak menangis? Kita sendiri tidak hadir hati kita. Itu menunjukkan para jemaah pada pertemuan kita yang lalu telah kita bincangkan, sebaiknya kalau dapat kita cubalah memahami, kalau tak memahami Al-Quran, tak memahami banyak bahasa Arab, at least sebahagian ayat-ayat yang sering kita baca, kita tahu maknanya. Ihdinas siratal mustaqim. Jadi kita tahu, kita berdoa kepada Allah, ya Allah tunjukilah aku jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan mereka-mereka yang telah kau beri nikmat. Jalan para sahabat yang berjuang jalan Allah. Ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan mereka-mereka yang kau murkai. Waladdallin. Jadi ketika kita baca tu, bukan jalan mereka-mereka yang sesat.
Sebagian ulama mengatakan orang-orang yang dimurkai, orang-orang yang sesat itu adalah golongan Yahudi, golongan Nasrani yang mengatakan Tuhan itu ada anak, yang menyekutukan Allah. Jadi kita tak nak. Ya Allah, selamatkanlah kami daripada golongan-golongan sedemikian. Golongan orang-orang yang menghalalkan yang haram. Tak nak. Golongan orang-orang yang mengada-adakan di dalam agama kita perkara-perkara yang telah Allah Ta'ala murkai. Yang haram, yang jelas mereka menghalalkan. Arak yang jelas haram dihalalkan. Semua nampak. Contoh. Perjudian yang halal diharamkan. Semua orang nampak. Baru-baru ini mengikut apa yang trend-trend ataupun berita-berita terbaru, ada yang ingin kalau tidak menghalalkan tetapi ingin membiasakan budaya homoseksualiti ataupun lesbian atau LGBT dan sebagainya, maka kita bimbang perkara-perkara tersebut mendapat laknat daripada Allah. Kita mohon Allah Ta'ala, ya Allah, tunjukkan kami jalan yang lurus. Bukan jalan orang-orang yang kau murkai, bukan jalan orang-orang yang sesat. Jadi kita mendapat memahaminya para jemaah. Ketika kita rukuk, subhana rabbiyal azim, maha suci engkau yang maha agung, ya Allah. Sami Allahu liman hamida, Allah maha mendengar orang yang memuji. Rabbana walakal hamd, ya Allah, kepadamu, bagimu segala puji-pujian. Contoh, Allahu Akbar, subhana rabbiyal a'la, maha suci engkau ya Allah yang maha tinggi. Doa pada ketika itu, Allahumma ghfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma anta a'lam bihi minni, antal muqaddim wa antal muakhir, la ilaha illa anta. Doa, Allahumma ghfirli ma qaddamtu wa ma akhartu, ya Allah, ampunkanlah dosa-dosaku yang telah, apa yang aku lakukan terdahulu atau terkemudian. Contoh, wa ma'alantu wa ma'asrartu, apa yang aku lakukan dosa-dosa secara terang-terangan atau sembunyi-sembunyi. Jadi kita doa pada Allah. Jadi pada ketika itu kita mengadu, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin, maha suci engkau ya Allah, aku telah menzalimi diriku, menitiskan air mata, baru dapat penghayatan. Akan tetapi kalau kita solat lalai, Allahu Akbar, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, Allahu Akbar, rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afani. Terus tak kata menitiskan air mata. Mulut pun kadang-kadang rasa penat. Pasal kita bukan memuji Allah. Kita setakat baca just for the sake of baca untuk tunaikan yang rukun. Baca Fatihah pun setakat nak tunaikan rukun nanti tak sah. Contoh. Tapi kalau kita menghayati, ambil ayat-ayat yang kita dapat memahami, qul huwallahu ahad, katakanlah Allah itu esa. Allahus samad, Allah tempat meminta. Lam yalid wa lam yulad, Allah Ta'ala tidak beranak dan tidak diberanakkan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada sesuatu apa jua pun yang serupa dengan Allah. Jadi apa yang kita baca dapat kita hayati dan bahkan kita hadir. Itu penting para jemaah. Jadi kita cubalah ya, insya-Allah menangislah, menangis dalam solat. Ketika solat sendirian, ketika solat beramai-ramai, berjemaah, ketika solat di siang hari, apatah lagi di waktu malam, ketika manusia semua sedang tidur. Solat. Pada ketika itu, titiskan air mata kerana kita berada di atas permukaan bumi ini yang sementara. Ya. Baik. Kita sedang bincangkan perkara-perkara yang diperbolehkan di dalam solat yang dikatakan sebagai tidak membatalkan solat kita. Apakah dia lagi perkara-perkara tersebut yang dikatakan tidak membatalkan solat kita? Para jemaah yang dirahmati Allah. Antara perkara-perkara yang dikatakan tidak membatalkan solat kita adalah B. Diperbolehkan menoleh ke arah mana pun jika diperlukan. Ya, jadi masalahnya adalah kalau sekiranya diperlukan, boleh tak kita toleh ke arah lain? Jawapannya diperbolehkan. Tetapi kalau betul-betul ada keadaan yang memerlukan, kalau tanpa sebab dimakruhkan. Sebaiknya kita tunduk ke bawah, pandang ke arah tempat sujud, solat dengan khusyuk. Akan tetapi ketika kita sedang solat, anak kita merangkak sedang solat, mana pula budak ni pergi. Terus dah nak jatuh, dah clinging on the bed.
dah nak jatuh dah. Jadi dalam hal itu macam mana? Ini semua perkara-perkara yang boleh kita bincangkan nanti. Nanti akan kita bincangkan apa yang harus kita lakukan ketika kita sedang solat, tiba-tiba anak kita nak jatuh daripada katil. Apa yang harus kita lakukan ketika kita dah sedang solat di dalam masjid, tiba-tiba kat sebelah ada orang nak umpil tabung masjid. Pernah berlaku kat Singapura, solat Jumaat, orang pencuri ni memandai. Dia tengok Pak Bilal dah laungkan qamat, imam pun dah Allahu Akbar, dia tahu timing, nak kat rukuk terus dia umpilkan masjid. Dia tahu lepas tu ada 2 rakaat. Ni dia umpil tabung masjid. Orang kat sebelah sedang solat, nampak. Apa nak buat? Gerak nanti batal. Ini contoh. Jadi perkara-perkara yang diperbolehkan untuk kita lakukan, akan kita kupaskan perkara-perkara tersebut. Tetapi hari ini, dalam nokta ini, B adalah kalau sekiranya diperlukan untuk menoleh ke arah kanan atau kiri atau belakang sekalipun, maka kalau memang ada keperluan, solat kita tidak batal. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli yaltafitu yaminan wa shimala wa yalwi unuqahu khalfa dhahrihi. Adalah Nabi SAW pernah ketika mengerjakan solat, baginda menoleh ke kanan atau ke kiri, ke kanan dan ke kiri, tetapi tidak sampai memutar atau memalingkan lehernya ke belakang. Jadi Nabi SAW pernah solat suatu ketika baginda toleh kanan dan toleh kiri. Jadi bagaimana hukum dalam perkara ini? Menunjukkan menoleh ke kanan atau ke kiri kalau ada keperluan, tidak batal solat. Kalau ada keperluan. Ya. Dari Imam Abu Daud pula meriwayatkan bahawasanya anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ja'ala yusalli wa huwa yaltafitu ila syi'bi. Qala Abu Daud. Maka Abu Daud mengatakan, ketika Nabi SAW mengerjakan solat, baginda menoleh ke arah jalan yang terletak di kaki bukit. Abu Daud kemudian berkata, baginda mengirim seseorang sepasukan berkuda ke arah bukit pada waktu malam untuk melakukan rondaan. Baik. Jadi di sini menunjukkan Nabi SAW pernah menoleh ke kanan dan juga ke kiri. Dari Anas bin Sirin katanya, aku pernah melihat Anas bin Malik mengarahkan penglihatannya ke arah satu benda dan melihatnya padahal dia sedang mengerjakan solat. Jadi para sahabat pernah juga ketika sedang solat, mereka lihat satu benda. Jadi kita kena faham bahawasanya pertama sekali adalah solat itu wajib dilakukan dalam apa jua hal keadaan sekalipun. Itu kita kena faham. Jadi kita mengetahui inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya solat itu diwajibkan ke atas orang-orang mukmin pada waktu-waktu yang telah ditetapkan. Maka kita wajib mendirikan solat selagi mana hayat dikandung badan. Selagi mana kita bernafas, mampu solat berdiri, solat berdiri. Tak mampu berdiri, solat duduk. Tak mampu solat duduk, solat baring. Tak mampu solat baring, solat terlentang. Tak mampu solat terlentang, solat dalam keadaan macam mana sekalipun yang kita mampu. Penting tu kita mengetahui. Kerana apa? Sekarang kita kuat, Alhamdulillah. Sekarang kita masih boleh mampu berfikir, Alhamdulillah. Kita tidak tahu bagaimana keadaan nanti satu hari apabila seseorang itu telah uzur. Kadang-kadang masuk hospital. Pada ketika itu tak tahu ada orang di sisi kita untuk ingatkan kita ke tidak. Pada ketika itulah ilmu penting. Kalau ada nurse yang beragama Islam, seorang nurse yang beragama Islam yang bertugas di hospital, setidak-tidaknya dia itu dapat mengingatkan para pesakitnya. Dapat bantu para pesakitnya nak berwuduk. Alhamdulillah. Dapat bantu para pesakitnya kalau para pesakit itu katakan nurse, nanti kalau dah masuk waktu ingatkan makcik ya. Alhamdulillah kalau nurse Islam dapat dia ingatkan, dia fahamkan, tetapi dalam kita tak tahu bagaimana keadaan kita. Pada ketika itu, selagi mana hayat di kandung badan, kita berada di A&E ke, kita berada di observation ward ke, kita kena quarantine ke, kita kaki kena ikat, tangan kena ikat, solat bagaimana kita
berkemampuan selagi mana hayat di kandung badan. Itu penting para jemaah. Jadi kita mengetahui, kita berdoa semoga Allah Ta'ala memberikan kita kesejahteraan, semoga Allah Ta'ala memberi kita taufik dan hidayah, pemeliharaannya, tetapi kita tidak mengetahui. Kadang-kadang kita lihat, kadang-kadang kita pergi hospital, kita tengok ada orang, mungkin tak ada orang ziarah dia. Siapa yang dapat ingatkan dia? Pada ketika itu ilmu yang kita ada, insya-Allah solat seberapa yang termampu. Kita akan bincangkan nanti macam mana nak solat dalam keadaan baring, macam mana terlentang, macam mana terikat kaki kanan, kaki dan tangan, kita akan kupaskan. Jadi dalam konteks tersebut, para sahabat dalam keadaan peperangan pun mereka solat. Ada solat dalam keadaan peperangan, ketika belum tercetus peperangan, macam mana solatnya? Solatul khauf. Ketika dah bercetus peperangan, macam mana solatnya? Jadi pada ketika itu sedang solat, penting kalau perlu kita toleh ke kanan dan ke kiri, macam mana? Boleh. Jadi penting untuk kita memahami. Jangan tak boleh kita rasa sedang solat, tak boleh toleh kanan, tak boleh toleh kiri. Ada darurat pun kita pandang depan. Jadi macam mana? Sedangkan anak kita nak jatuh, atau musuh nak menyerang, atau kita sedang solat, ada orang nak curi harta benda kita boleh tahan. Jangan biarkan. Akan kita bincangkan macam mana nak tahan. Jadi buat masa ni, kita tahu diperbolehkan toleh kanan dan ke kiri. Tetapi jika seseorang menoleh tanpa sesuatu keperluan, maka hukumnya adalah makruh tanzih, iaitu makruh yang tidak mendekati hukum haram, iaitu makruh yang dibenci. Perkataan makruh tu datang daripada perkataan karaha. Karaha tu dibenci. Jadi makruh tu perkara yang dibenci. Maksudnya kalau kita sedang solat, janganlah seseorang itu benda yang lain menarik perhatiannya. Sebab dia mengganggu kekhusyukan dan tumpuan ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Daripada Aisyah radhiyallahu anha katanya, aku pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai hukum menoleh ketika sedang mengerjakan solat. Jadi Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya, apa hukum seseorang itu menoleh ke sana dan ke sini? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ikhtilas itu merupakan tindakan syaitan yang cuba mencuri perhatian seseorang yang sedang mengerjakan solat. Kalau sekiranya kita sedang solat tanpa sebab, jangan kita toleh ke sana ke sini. Toleh tengok kapet aku tu pun baru, tapi siapa tadi main-main sampai kotor pula ke kapet aku. Contohlah. Sedang solat tengok apa kat bawah, kenapa kapet ni pula ada menara sengit pula, menara di print. Sebab tu afdalnya kalau dapat sejadah tu jangan ada warna-warni, jangan ada berbunga-bunga. Perkara ni pernah kita bincangkan dahulu. Biar plain. Sebab kadang-kadang sedang solat, kalau apatah lagi kalau kita solat tahajud, solat tarawih yang imam baca panjang kat masjid ketika Ramadan dahulu, kita tengok sebahagian masjid solatnya, sejadahnya, kapetnya plain. Sebahagian masjid ada berbunga-bunga. Pasal bunga tu macam sengit sikit. Mengganggu, terjejas. Ada sebahagian masjid pula, saya ingatlah, sebahagian masjid di bahagian central Singapura, ada nampak macam muka monyet pun ada sejadah ni. Nampak kepala, mata, terganggu, terjejas. Ini contoh para jemaah. Pertama sekali, kapet sejadah kalau dapat, janganlah kita dapatkan sejadah yang bercorak-corak sangat. Kedua, sekiranya kita sedang solat, janganlah perkara-perkara yang lain mengganggu kekhusyukan kita, menjejas kekhusyukan kita, dan ketika mendirikan solat sampai ditarik pandangan kita perkara-perkara yang tak ada kena-mengena dengan solat. Maka itu adalah gangguan-gangguan syaitan supaya menarik perhatian kita ketika kita sedang solat. Jadi gangguan syaitan itu ada dua jenis. Satu yang menarik perhatian kita secara zahir, yang kadang-kadang kita tengok, kadang-kadang kita sedang lihat, kita pernah lihat lah orang sedang solat, kita jalan, mata dia daripada kanan. Kita jalan pun dia tengok all the way sampai ke sana. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Tak wajarlah ya. Secara umum alhamdulillah masyarakat kita itu lebih kepada
Mereka katakan orang-orang yang daripada bukan kawasan kita lah, bukan bangsa kita, maksudnya orang-orang daripada luar negara lah. Kalau kita pergi sebagian tempat negara, memang boleh nampak. Orang kita alhamdulillah solat khusyuk. Maka yang solat khusyuk ni, syaitan ganggu cara lain, strategi lain. Kerana dia tahu orang-orang ni, dia tak terjejas dengan benda zahir. Dia ganggu dari segi batin. Jadi dia tak dapat jejas penglihatan kita, tetapi dia bawa kita punya mind pergi melayar ke sana ke sini. Kalah juga. Jadi dua-dua kategori tadi kalah. Jadi kita nampak macam geng baik sikit lah, khusyuk. Tapi khusyuk kita, zahir kita, hakikatnya batin kita melayang juga. Sama juga dengan kawan kita yang toleh. Jadi sama, kita satu club dengan mereka. Jadi kita kena upgrade solat kita supaya khusyuk. Jadi perbincangan kita di sini adalah kalau diperlukan, nescaya diperbolehkan untuk melihat ke kiri dan ke kanan kalau diperlukan. Tetapi kalau tak ada keperluan, nescaya fokus ke tempat sujud, solat dengan khusyuk. Dari Abu Darda radhiyallahu anhu dalam sebuah hadis marfu', yakni hadis yang disandarkan kepada Nabi SAW secara langsung. Hadis marfu' adalah hadis yang sampai kepada Nabi SAW, sampai kepada matanya. Ya, baginda SAW pernah bersabda, "Ya ayuhan nas, wahai manusia, iyyakum wal iltifat, fa innahu la salata lil multafit, fa inna ghulibtum fit tatawwu' fala tughlibunna fil faraid." Wahai manusia, janganlah sekali-kali kalian menoleh, yakni ketika solat menoleh ke kanan dan ke kiri tanpa sebab. Menoleh tanpa sebab, sebab tidak sempurna salat seseorang yang menoleh ke kanan dan ke kiri. Jika kamu tidak sanggup menghindarinya ketika mengerjakan solat sunat, maka janganlah sampai dia dilakukan ketika solat fardu. Ya, jadi maksudnya ketika sedang solat, jangan kita iltifat, menukar pandangan, toleh ke sana, toleh ke sini tanpa sebab. Maksudnya begitulah ya. Jadi sesungguhnya kalau kita memang perlu toleh ke kanan ke kiri, maka jangan kita lakukan pada solat fardu. Solat fardu, solat wajib, lebih fokus, lebih dituntut untuk kita menyempurnakannya. Dari Anas katanya, Rasulullah SAW pernah berkata kepadaku, janganlah sekali-kali kamu menoleh ketika mengerjakan solat, kerana menoleh dalam solat boleh membawa pada kerosakan. Seandainya kamu tidak dapat menghindari ketika dalam solat sunat, namun jangan dilakukan pada solat fardu. Ya, jadi ini semua hadis-hadis menunjukkan dilarang kita menoleh. Akan tetapi seperti mana saya sebutkan tadi, kalau ada keperluan maka diperbolehkan. Dalam sebuah hadis yang lain pula, Al-Harith Al-Asy'ari disebutkan bahawasanya Nabi SAW pernah mengingatkan, sesungguhnya Allah memerintahkan kepada Yahya bin Zakaria dan Bani Israel supaya melakukan 5 perkara. Iaitu, apabila kamu mengerjakannya, maka janganlah memalingkan. Allah memerintahkan kepadamu semua agar mengerjakan solat. Pertama sekali, Allah memerintahkan kepadamu supaya mengerjakan solat. Kedua, apabila mengerjakannya, maka janganlah memalingkan wajahnya ke sana ke sini. Sebab Allah senantiasa menghadap wajahnya kepada seseorang hamba yang sedang mengerjakan solat selagi tidak menoleh ke kanan dan ke kiri. Jadi ini semua dalil-dalil yang menunjukkan supaya kita khusyuk, jangan toleh ke kanan dan ke kiri tanpa sebab. Dari Abu Dzar bahawasanya Nabi SAW telah bersabda, la yazalullahu muqbilan 'alal 'abd wa huwa fi salatihi ma lam yaltafit. Fa'idhal tafata insarafa anhu. Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa menghadap wajahnya kepada seseorang hamba yang sedang solat selama tidak menolehkan wajahnya, selagi mana dia tidak pandang ke sana dan ke sini. Jika dia telah menoleh, maka Allah pun tidak berpaling kepadanya. Kesemua hadis ini menerangkan tentang masalah menolehkan wajah ketika sedang mengerjakan solat. Manakala menggerakkan seluruh badan sehingga berpaling dari arah kiblat, maka menurut kesepakatan ulama, solatnya adalah batal kalau tanpa sebab. Kerana telah meninggalkan kewajipan menghadap kiblat. Baik. Pertama sekali,
Kita sedang bincangkan adalah mengenai menoleh ke kanan dan ke kiri. Menoleh ke kanan dan ke kiri, maka sekiranya dilakukan tanpa sebab, maka dimakruhkan. Kalau dilakukan kalau ada keperluan, maka diperbolehkan. Tetapi tak sampai membatalkan solat. Cuma masalah bagaimana kalau kita menoleh sampai menukar arah kiblat. Kiblat kat depan, kita sedang solat. Lalu kita menoleh, lalu kita bergerak sampai kita pandang ke arah bukan arah kiblat. Dalam perkara ini, kalau sekiranya tidak ada keperluan, maka batal solatnya kerana dia tidak tawajuh ke arah kiblat. Tetapi sekiranya di sana ada keperluan, maka di sana ada kemaafan. Akan kita kupaskan nanti, kerana sebagai contoh, dalam solatul khauf sendiri. Dalam solat khauf, solatul khauf adalah solat dalam keadaan ketakutan. Solatul khauf, solat dalam keadaan ketakutan, kalau sekiranya seseorang itu, solatul khauf ada dua jenis. Pertama, sebelum tercetus peperangan. Sebelum tercetus peperangan, kita akan belajar nanti, jemaah akan buat dua grup, grup A, grup B. Grup A rukuk, grup B jaga, pegang senjata. Jadi boleh tengok kalau musuh menyerang. Itu kalau berada dalam keadaan belum tercetus peperangan. Tetapi solat khauf dalam keadaan telah tercetus peperangan, bagaimana nak solat? Peperangan telah tercetus. Di zaman Nabi berarti pegang pedang, naik kuda. Kalau dah tiba waktu solat macam mana? Solatlah dalam keadaan bagaimana sekalipun. Walaupun dia tak pandang ke arah kiblat, walaupun tangan dia mengangkat tangan untuk defend musuh dan sebagainya, solat. Ini contoh pada jemaah. Jadi dalam perkara itu, solat yang dikatakan syarat sah solat adalah memandang ke arah kiblat, tetapi dalam keadaan darurat diperbolehkan. Itu satu. Kedua, sekiranya yang tadi saya katakan, kalau dia tu sedang sakit di hospital, katakan bed dia kat depan, pandang sana. Okey. Kemudian kiblat kat kanan. Macam mana? Kalau dia masih boleh bergerak, masih boleh berdiri atau masih boleh duduk, dia solat duduk, pandang ke sana. Kalau dia boleh berdiri, dia turun bawah, dia letak sejadah, pandang arah kiblat. Tetapi orang yang berada di hospital kadang-kadang berbeza. Dia seorang, tak ada orang lain. Dia baring. Jadi kiblat kat kanan. Kalau dia tak boleh solat diri, dia solat duduk. Tak boleh solat duduk, dia solat baring. Jadi bagaimana dia solat baring? Ketika takbiratul ihram, kiblat kat kanan, Allahu Akbar, lalu pandang depan, teruskan. Jadi ketika takbiratul ihram tadi, yang dia pandang ke arah kiblat. Kemudian dia teruskan solatnya. Ketika yang lain dia pandang, berarti dia tidak memandang ke arah kiblat. Menunjukkan dalil kalau sekiranya ada keperluan, solat dalam keadaan tidak tawajuh, tidak menghadap ke arah kiblat, maka diperbolehkan. Itu nokta yang kat bawah line yang seterusnya tadi tu, kita perbetulkan sedikitlah. Kalau di sana ada keperluan, maka diperbolehkan walaupun tidak memandang ke arah kiblat. Dan Nabi SAW pernah solat di atas kenderaan. Kenderaan berarti di atas tunggangan baginda. Baginda sedang solat sunat. Jadi ketika nak takbiratul ihram, baginda pun pandang ke arah kiblat, Allahu Akbar, kemudian mengikut di mana arah tunggangannya tadi bawa. Berarti pada ketika itu dah tak pandang arah kiblat. Maka berdasarkan dalil tersebut, kalau sekiranya seseorang itu katakan dia berada di atas kenderaan, dia berada di atas kapal terbang, atau dia berada di atas kereta api, pada ketika nak solat itu, dia tahu mana arah kiblat. Arah kiblat kat mana? Sebelah kiri. Contohlah ya, maka dia pandang ke sebelah kiri, takbir Allahu Akbar. Kereta api, katakan kereta api bullet train, kereta api biasa, dia kalau straight alhamdulillah, kemudian dia akan lalu selekor belok. Ketika dia belok tu, kita pandang ke arah situ, berarti kita pun ikut kereta api. Betul kan? Dalam hal tersebut, dah lari arah kiblat kita. Tetap sah insya-Allah. Kerana yang penting ketika takbiratul ihram tadi, kita pandang arah kiblat. Ini berada dalam keadaan darurat. Kalau
Bukan darurat berarti, contoh, kita naik kereta api ke, kita naik kapal terbang, contohlah pukul 12 tengah hari. Kita akan sampai destinasi pukul 4:30 petang atau 5:30 petang. Jangan solat dalam kenderaan. Kita sampai tempat, kita boleh solat jamak. Ini contoh. Tetapi kita sedang bincangkan dalam keadaan di mana kita naik kereta api atau kapal terbang pukul 11 pagi. Kita sampai destinasi 8 malam. No matter what, Zuhur dan Asar berada dalam kenderaan. Berarti kita kena solat dalam kenderaan. Pada ketika itu, kalau mampu, ketika takbiratul ihram, pandang arah kiblat. Kemudian selepas itu, bagaimana kereta api tadi bergerak, bagaimana kapal terbang bergerak, nescaya walaupun kita ketika dia bergerak, kita tak pandang arah kiblat, solat kita sah insya-Allah. Alhamdulillah. Baik. Antara perkara-perkara yang diperbolehkan di dalam solat, C. Membunuh ular, kalajengking, kumbang dan binatang-binatang lain yang berbahaya. Meskipun usaha membunuhnya itu memerlukan gerakan yang banyak. Kalau diperlukan. Jadi di mana contohnya kalau kita sedang solat, kalau ada keperluan untuk menghalau. Pertama sekali menghalau atau remove. Menjauhkan diri. Atau kalau kadang-kadang sampai perlu membunuh sekalipun binatang-binatang yang menyerang, maka tidak membatalkan solat kita. Jadi kita kena ikut bertadaruj. Kita kena step by step. Pertama sekali, kalau ada keperluan sedang solat, ada binatang yang menyerang, binatang tengoklah kecil atau besar. Kalau kita dapat menghindarinya, usahakan untuk menghindarinya. Kalau kita dapat tepisnya. Kalau kita dapat lari daripadanya, lari daripadanya. Kalau kita perlu membunuhnya, maka membunuhnya. Perkara-perkara tersebut tidak membatalkan solat kita. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW pernah bersabda, "Uqtulul aswadain fi shalah al-hayyata wal aqrab." Bunuhlah dua jenis binatang. Bunuhlah dua jenis binatang walaupun ketika dalam solat, yakni ular dan kalajengking. Kalau diperlukan. Ya. Kalajengking itu apa? Kalajengking scorpion. Betul Scorpion. Jadi kalau kita sedang solat, insya-Allah kalau kat Singapura ni tak adalah perkara-perkara begini. Tetapi kita kena faham, umat Islam bukan duduk hanya di bandar. Kadang-kadang ada di antara mereka tinggal di kampung. Ada di antara mereka solat di dalam kawasan hutan. Ada di antara mereka solat di kawasan gunung ganang. Jadi ketika solat, kadang-kadang ular datang. Contohlah. Jadi dalam ketika itu kalau ular datang, contoh sedang solat, kita pertama sekali macam saya katakan, kita bertahap. Kalau kita dapat diam, selamatkan diri, elak ke, maka kita lakukan apa yang terbaik. Tetapi contoh seseorang yang sedang solat dalam konteks yang ekstrim katakan, dia sedang solat, maka ada ular datang untuk menyerang, dia lari, ular tu makin menyerang, maka pada ketika itu, di zaman para sahabat ataupun di sebahagian golongan itu, mereka ada tongkatnya, kalau mereka ada sesuatu, maka kalau perlu untuk selamatkan dia perlu halau, apa namanya? Dia halau ke, dia tepis ke, lakukan. Kalau perlu sampai bunuh ular tadi sedang solat, maka bunuh ular tadi sedang solat, tidak membatalkan solat. InsyaAllah. Jadi maksudnya kita bukan suruh sedang solat main bunuh-bunuh binatang lah, tetapi kita lihat kepada keadaan. Kadang-kadang sedang solat, kemudian tiba-tiba nyamuk ke, lalat ke, anggas ke, kita dah sedang contoh kan. Habis kalau nak solat, kemudian dia ganggu tu, terjejas. Kemudian kita cuba tahan, kemudian tu nak masuk hidung pula. Habis nak biarkan ke? Maka diperbolehkan untuk kita tepis. Jadi ini semua perkara-perkara adakah batal kalau kita nak menepis? Jawapannya tidak batal. Habis Ustaz, kalau kita bergerak lebih daripada 3 kali, jawapannya tidak batal.
Masalah bergerak lebih daripada 3 kali ketika sedang solat, kita pernah bincangkan. Tidak batal, dan kita akan ulangi sekali lagi. Apa yang dimaksudkan bergerak 3 kali batal? Maksudnya konteksnya bergerak banyak dan sebagainya. Tetapi rumusan, kalau sekiranya kita sedang solat, nescaya ada sesuatu yang menyerang, nescaya kita boleh tepis, maka kita boleh lakukan apa juga perkara demi menjaga kekhusyukan kita dan solat kita tidaklah batal. Tak tahulah pernah tak di antara kita kadang-kadang sedang solat, kita boleh kata kita sabarlah. Tapi kalau benda tu dah nak masuk hidung macam mana? Terus saya kata apalah, kadang-kadang sedang solat tiba-tiba tak tahulah tadi kita pakai kain ke, pakai seluar ke, pakai apa, letak kat mana, sedang solat tiba-tiba rasa macam semut api gigit pula. Boleh solat tapi jaga, gigit masih makin pedih. Jadi kadang-kadang kita sampai nak cari nak mana dia. Jadi kita perlu, contohlah, kalau kita boleh tepis, contoh. Maka batal tak? Jawapannya tidak batal kerana di sana ada keperluan. Kalau itu baru semut api. Bagaimana kalau sekiranya kita sedang solat, memang disebutkan di sini kala jengking, kerana di sebahagian tempat memang ada kala jengking. Kat Singapura, kat rumah tak akan ada kala jengking lah. Tetapi ada binatang-binatang yang lain yang boleh mengganggu solat kita atau sebagainya. Baik, alhamdulillah. D. Antara perkara-perkara yang tidak membatalkan solat, berjalan sedikit kalau sekiranya ada keperluan. Maksudnya apa? Berarti kalau kita sedang solat, kita diperbolehkan bergerak sedikit. Bergerak sedikit, bahkan berjalan sedikit, dan ianya tidak membatalkan solat. Dan perkara ini penting kerana beberapa keadaan-keadaan yang boleh kita kupaskan nanti. Baik, kita bincangkan. Dari Aisyah radhiyallahu anha katanya, pada suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang mengerjakan solat di rumah dan pintu dalam keadaan terkunci. Aku datang dan meminta supaya pintu dibukakan. Maka baginda sallallahu alaihi wasallam pun berjalan membuka pintu, lalu kembali ke tempatnya. Selanjutnya Aisyah radhiyallahu anha menceritakan bahawasanya pintu berada searah dengan kiblat. Ini contoh. Jadi perkara bergerak sedikit, bergerak sekiranya ada keperluan, berjalan sekiranya ada keperluan, maka di sana ada keringanan, rukhsah untuk dilakukan. Contoh ya, kita sedang solat di sini. Kemudian katakan suami kita balik ke, anak kita terkunci ke, dia nak ambil barang ke, kita baru okey, suami dah pergilah, alhamdulillah. Allahu akbar, solat zuhur lah. Okay, solat zuhur, kita nak buat 4 rakaat ni, baru takbiratul ihram, suami pun ketuk pintu. Yang ambil apa kunci abang tertinggal lah. Alamak, ni aku solat zuhur 4 rakaat ni bila nak habis? Cepat bang, yang cepat, dah lambat ni. Kunci kat bawah, ataupun handphone tertinggal kat dalam, ataupun apa juga, teksi dah tunggu kat bawah. Kalau kita ni sedang solat ni, Allahu akbar, ingatkan. Tapi kalau suami boleh tunggu tak apa. Jadi kita kena lihat keadaan. Dalam hal itu, apa yang boleh kita lakukan sebenarnya, kita sedang solat, kalau kita boleh buka pintu, dah habis kisah. Batal tak? Tak batal. Ada keperluan. Betul tak? Atau kita pernah tak? Dah siap semua, sedang solat, Allahu akbar. Ya Allah, lupa pula nak on fan. Panas. Boleh mengganggu kekhusyukan. Fan kat sebelah saja. Dalam hal itu, dah tak ada masalah. Ustaz, boleh bergerak ke? Ada keperluan, lakukan. Contoh. Jadi sedang solat, semua katakan dah solat, sedang solat beramai-ramai ni, kat bilik atau sebagainya, dah kepanasan pula tiba-tiba. Aircon ada. Jadi semua tak boleh bergerak, khusyuk. Orang kita dah biasa tak boleh bergerak sedikit pun. Maka dalam hal ini kita tahu contoh dia punya apa nama dia? Remote kat sini.
Dah selamatkan semua orang. Alhamdulillah. Satu bilik 20 jemaah dapat ketenangan dengan aircon yang kita onkan. Habis Ustaz, kita sedang solat, ada keperluan boleh kita bergerak. Ni bergerak tangan. Kalau ada keperluan, bahkan kita katakan nak buka pintu kat situ, kita kalau perlu bergerak, geraklah sedikit ke kanan, buka. Ketika Rasulullah SAW, pintu berada di arah kiblat, maju ke depan, buka. Contoh. Tapi kita jangan main-main bergerak-bergerak tanpa sebab. Perbincangan kita adalah kalau ada keperluan dan memang ada masalah. Contoh yang lain, kita sedang solat. Minggu lalu atau minggu yang sudah kita pernah bincangkan. Kalau kita sedang solat, jangan kita solat di tempat lalu lalang. Contohlah, kita lepas solat fardu, kita tengok tak ada apa-apa, mereka semua lagi doa ke, aku nak solat sunat, Allahu Akbar. Ketika solat sunat, sedang solat, semua dah bangun, dia nak keluar. Tanpa kita sedari, aku ni solat betul-betul tempat pintu ni sekarang. Orang semua terpaksa tunggu. Pasal kita solat betul-betul menghadap pintu atau menghalang pintu. Dalam hal sedemikian, gunakan kebijaksanaan, kita sedang solat, insut berganjak sedikit ke kiri atau ke kanan dan bebaskan pintu tersebut. Itu yang perlu kita lakukan. Jadi cuma kita ni, masyarakat kita kadang-kadang tak terbiasa, tak gunakan pemikiran ataupun tak peka dengan keadaan sekeliling. Once kita dah solat, kita rasa tak boleh bergerak langsung, walaupun kita solat menghadap pintu ko, walaupun kita sedang solat di mana boleh mengganggu lalu lalang orang. Ini contoh. Contoh yang lain. Kita sedang solat. Imam sudah katakan, harap matikan handphone. Yelah, harap matikan handphone. Semua dah matikan handphone. Imam pun Allahu Akbar. Imamnya handphone pula yang bunyi. Aduh. Jadi macam mana sekarang? Kalau macam itu, imam masukkan tangan. Matikan. Kalau dia dah berdering. Kalau tidak, dia kering. Kalau kering, not so bad. Kalau imam buka lagu suci dalam debu pula, macam mana? Jadi terganggu, terjejas. Maka diperbolehkan bagi imam masuk tangan. Salah kocik pula. Toleh masuk tangan sebelah. Diperbolehkan. Demi menjaga kekhusyukan para jemaah. Jadi maka di sini, kalau ada keperluan-keperluan di mana kita sedang solat dan perlu untuk kita bergerak, maka diperbolehkan untuk kita bergerak untuk melakukan apa juga perkara demi menjaga harta, nyawa dan sebagainya. Baik. Adapun yang dimaksudkan dengan pintu berada di arah kiblat adalah ketika Nabi SAW pergi ke pintu dan kembali ke tempat asalnya, baginda tidak berpaling dari arah kiblat. Konteks yang berlaku pada ketika itu. Keterangan ini diperkuatkan lagi dengan hadis Aisyah. Jadi seperti yang saya katakan, itu pada ketika itu pintu di arah kiblat. Tetapi di perkara yang lain, kalau kita perlu bergerak insut ke kanan atau insut ke kiri, diperbolehkan. Bahkan dalam solat berjemaah, kita juga telah belajar, kalaulah kita sedang solat, kemudian saf kat depan tu, makmum batal wuduk, dia keluar katakan. Atau sebab-sebab tertentu, dia keluar. Di sana ada melopong. Once ada melopong, orang yang berada di belakang perlu bergerak, tutup saf, sempurnakan saf. Ini semua perkara-perkara yang perlu kita lakukan dan perlu kita mengetahui tuntutan. Memang dituntut untuk kita bergerak, memang dituntut untuk tutup saf. Habis sedang solat boleh bergerak, memang perlu bergerak. Ini contoh pada jemaah. Maksudnya pergerakan itu, ada orang bikin setapak cuti, setapak berhenti, setapak berlipat. Ya. Kalau terus dalam pergerakan. Jadi kalau kita nak bergerak setapak berhenti atau terus boleh bergerak. Jadi di sini kenapa yang dikatakan setapak berhenti dan sebagainya? Kerana untuk elakkan bergerak 3 kali berturut-turut. Jadi sebab tu ada sebahagian pengajian dikatakan kalau kita nak tutup saf di hadapan, setapak berhenti atau sebagainya lah. Akan tetapi kita lihat kepada keperluan. Okay? Kalau sekiranya nak tutup saf di hadapan, tak perlulah kita lari. Kita biar tutup jalan, lebih dapat ketenangan. Lakukan demikian.
Akan tetapi kalau katakan sedang kita solat, kemudian katakanlah ya, kat luar sana terbakar lah. Kemudian kita nak kena buka pintu, nak selamatkan orang. Kalau kita setapak, berhenti. Setapak, berhenti. Setapak, berhenti. Orang kat sana dah tolong dah menjerit. Maka dalam hal sedemikian, kita kena lihat kepada konteks. Kalau di mana ada keperluan untuk kita pantas, kita boleh bergerak. Bahkan kalau perlu lari untuk selamatkan, lari. Buka. Dan kita masih continue solat kita, insyaAllah. Ya. Jadi ada pun yang dimaksudkan dengan pintu yang berada berdasarkan hadis tadi, pintu yang berada di arah kiblat adalah ketika Nabi SAW pergi ke pintu dan kembali ke tempat asal, baginda tidak berpaling dari arah kiblat. Keterangan ini diperkuatkan lagi dengan hadis Aisyah radhiyallahu anha, di mana ketika Nabi SAW sedang mengerjakan solat, tiba-tiba ada seseorang yang meminta agar pintu dibukakan. Baginda membukakan pintu selama pintu itu terletak searah dengan kiblat atau berada di sebelah kanan atau sebelah kirinya. Tetapi baginda tidak pernah membelakangi kiblat tanpa sebab. Ya. Kalau sekiranya buka pintu, maka boleh membuka pintunya. Maka di sini menunjukkan dalil seperti yang saya sebutkan, kalau di sana ada keperluan yang masa kadang-kadang remeh-temeh, kita sedang solat, kemudian lupa nak on fan, boleh tak? Boleh on fan. Boleh, demi mendapatkan kekhusyukan dan sebagainya. Dari Al-Azraq bin Qais katanya, Abu Barzah Al-Aslami ketika berada di Al-Ahwaz, yakni sebuah kota di Iraq, di tepi sebuah sungai. Di situ dia mengerjakan solat sambil memegang tali kendali kudanya. Jadi dia sedang solat lah. Kalau sedang solat, kita cuba imagine kalau sekiranya kita naik kuda lah ya. Kalau kita naik kuda nak tunaikan solat, kalau ada tiang ke ada pokok, kita berikatlah kuda kita. Tapi katakan kita imagine kita berada di desert. Nak tunaikan solat. Kuda kita nak ikat kat mana? Semua straight. Paling-paling kita solat, kita ikat kat tangan kita ke ikat kat kaki kita atau kita pegang kuda kita. Contoh. Di situ dia mengerjakan solat sambil memegang tali kendali kudanya. Tapi kuda itu hendak kembali ke tempat asalnya. Sehingga Abu Barzah melangkah mundur mengikutnya. Kebetulan ada seorang Khawarij yang melihatnya dan berkata, jadi kuda tu bergerak. Jadi dia sedang solat, kuda bergerak. Dia terpaksa macam terikut-ikut dengan gerakan kuda tadi. Ada seseorang berkata, Ya Allah, celakakanlah orang itu kerana tidak betul mengerjakan solat. Ada orang katakan celaka betul orang tersebut. Ini bahasanya lah ya. Tak betul orang tadi. Kerja solat, tunaikan solat, bergerak sana, bergerak sini. Aku mendengar ucapannya tadi, tapi ketahuilah bahawasanya aku pernah menyertai Rasulullah SAW dalam 6, 7 atau 8 peperangan. Di situ aku mengetahui selok-belok masalah serta keringanan-keringanan yang diajarkan oleh baginda SAW. Oleh itu, melangkah mundur, yakni ghostan, yang aku lakukan kerana mengikuti binatang itu adalah lebih mudah bagiku daripada membiarkannya kembali ke tempat asalnya. Sebab dalam keadaan tersebut sangat menyusahkan diriku. Yakni baginda ketika itu beliau yakni Abu Barzah mengerjakan solat asar sebanyak 2 rakaat kerana beliau itu bermusafir. Sebab pada ketika tersebut beliau itu bermusafir. Jadi maksudnya di sini perbincangannya adalah kita sedang solat. Kita sedang solat, kemudian kuda kita sedang peganglah. Kalau dalam hal sedemikian, kuda nak lari, kita pegang kuda tersebut, kita bergerak versus kita biarkan kuda tadi. Mana lebih menyusahkan kita nanti? Maksudnya di situ. Jadi kita kena gunakan kebijaksanaan kita. Sedang kita solat, maka kuda tadi kalau lari, pendek kata macam mana kita nak naik kenderaan berada di padang pasir. Jadi ini menunjukkan ada keperluan dan maslahat. Kita lebih mengetahui keadaan diri kita. Begitu juga contoh, sedang kita solat, kalau ada orang nak curi barang kita,
nak biarkan barang kita dicuri, dalam situ ada IC kita, ada dokumen penting kita, ada pasport kita, kita sedang bermusafir. Versus dibandingkan dengan kita nak tangkap orang tersebut. Maka tangkap orang tadi lebih diutamakan. Ini contoh. Adapun berjalan dengan langkah yang banyak, maka Al-Hafiz dalam kitab Fathul Bari berkata, para fuqaha bersepakat bahawa berjalan dengan langkah kaki yang banyak dalam solat fardu pasti membatalkannya. Oleh yang demikian, hadis Abu Barzah itu dimaksudkan dengan berjalan dengan langkah yang sedikit sahaja. Jadi maksudnya kalau dia langkah sedikit-sedikit diperbolehkan. Kalau langkah yang banyak, kita lihat kepada keadaan. Langkah seseorang yang sedang solat, kalau dia melangkah dengan langkah yang banyak, persoalannya ada keperluan atau tidak ada keperluan. Secara umum, kita seperti mana saya katakan tadi, kita mengetahui sedang solat, kita tidak boleh bergerak lebih daripada 3 kali. Kalau seseorang itu bergerak lebih daripada 3 kali, maka mengikut sebahagian pendapat, batal solatnya. Cuma seperti mana saya katakan tadi, perkara ini pernah kita bincangkan. Adakah benar seseorang yang sedang solat bergerak lebih daripada 3 kali batal? Ulama khilaf dalam masalah tersebut. Ada yang mengatakan bergerak lebih daripada 3 kali batal. Kenapa? Pasal 3 kali mengikut secara umum adalah jamak. Jamak itu plural. Jadi apabila dia bergerak lebih daripada 3 kali, secara umum dia telah bergerak banyak. Nescaya bergerak sedikit tak batal, bergerak banyak batal. Apa maksud banyak? Sebagai ulama katakan, banyak itu 3 kali and above, banyak. Tetapi dalam solat, adakah 3 kali bererti banyak? Ulama khilaf. Kerana walaupun 3 itu merupakan jamak, tetapi bukan semua 3 itu banyak. Contoh ya, dalam bahasa Arab, kalau 1 dinamakan mufrad. Dalam bahasa Inggeris dikata singular. English kan ada singular, plural. Singular 1, plural banyak. Dalam bahasa Arab, dia ada 3 kategori. English 2, sama ada singular atau plural. Dalam bahasa Arab, sama ada singular 1. Kalau 2, muthanna. Kalau 3, jamak. Jadi bahasa Arab punya plural tu 3 and above. English 2 and above. Jadi kalau 1 mufrad, kalau 2 muthanna, kalau 3 baru jamak. Jadi 3 tu dah plural, dah banyak. Jadi maksud di sini, ulama membincangkan orang yang sedang solat kalau bergerak banyak tanpa sebab batal solat. Bergerak banyak tanpa sebab. Maka kalau kita bergerak banyak dengan bersebab, tak batal. Okay? Bergerak banyak tanpa sebab, batal. Jadi masalah banyak tu, apa maksud banyak? Ada ulama katakan banyak, 3 memandangkan dia tu plural, memandangkan dia tu jamak, dan dikatakan banyak. Tetapi 3 yang dikatakan jamak itu, 3 yang dikatakan banyak, tidak dipersetujui oleh semua ulama. Jadi ada ulama mengatakan dalam solat yang dikatakan bergerak banyak tu tak semestinya 3 kali gerakan. Yang dimaksudkan dengan banyak tu adalah pergerakan yang banyak sangat. Dia solat, ketika solat dia bergerak banyak sangat, agak-agak kalau orang tengok daripada jauh tu tak ada tasawur orang yang sedang solat, tak ada bentuk orang sedang solat. Dia solat, dia tidur gini. Ni dia solat ke berjoget? Itu dah batal lah solat dia. Tetapi kalau setakat bergerak lebih daripada 3 kali, tetapi tetap nampak orang yang sedang solat, tetap sedang solat, maka itu tak dikatakan sebagai banyak. Sebab itu dia yang dikatakan sini. Sebab itu kalau kita sedang solat, kalau kita perlu buka pintu atau sedang solat, kita perlu off handphone, kita perlu off salah tempat pula. Sini. Dan lebih dari 3 kali. Tetapi di situ ada masalah, ada keperluan, maka tak batal solat. Ada orang yang memandangkan, ada sebagian pendapat yang mengatakan bergerak 3 kali regardless of whatever reason batal.
Sehingga ada yang mengatakan orang yang sedang solat, tempat yang tak sewajarnya dia angkat tangan. Kita tahu ada tempat-tempat yang kita angkat tangan ketika solat. Allahu Akbar. Ada 4 tempat kita angkat tangan. Pertama, ketika takbiratul ihram. Kedua, ketika nak rukuk. Ketiga, ketika nak sujud. Ketika bangun daripada rukuk, nak i'tidal. 3. Kemudian yang keempat adalah selepas rakaat kedua, kita pergi rakaat ketiga. Ini adalah 4 tempat. Ada sebagian pendapat katakan, kalau dia mengangkat tangan di tempat yang tak disunatkan, berarti dia telah bergerak. Dia telah bergerak, bahkan bergerak lebih daripada 3 kali. Nescaya boleh batal. Pendapat-pendapat begini boleh dikatakan adalah pendapat yang agak inverted commas, keterlaluan sedikitlah. Maka atas dasar demikian, takkan orang tu sedang solat, atas dasar mungkin dia tidak memahami, dia angkat tangan di tempat yang tak sewajarnya dia angkat tangan, maka batal. Ada yang mengatakan, awak ketika sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamd, awak bergerak sedikit dan lebih dari 3 kali, batal. Maka pendapat-pendapat tersebut, saya kurang setujulah yang mengatakan ianya batal. Namun saya akur, kita ketika solat, janganlah sambil lewa, janganlah sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamd, tangan swing sana swing sini. Jangan. Tetapi kalau dia bergerak kerana kelalaiannya atau sebagainya, tidaklah sampai batal solat. Jadi maksudnya di sini bukan setakat bergerak 3 kali terus batal. Itu hanya salah satu pendapat di dalam agama kita, dalam hukum fiqh. Tetapi ulama berbeza pendapat mengenai definisi banyak. Jadi banyak di sini bukan 3 automatik banyak, tetapi 3 itu hanyalah satu gambaran ataupun satu estimation oleh sebagian ulama dalam mengatakan banyak, tetapi hakikatnya banyak itu adalah banyak sangat sampai keterlaluan, tak menunjukkan bentuk orang yang sedang solat. Contoh, adakah automatik 3 berarti banyak? Secara umum, secara konteks pun kita lihat 3 tak semestinya banyak. Kita kena lihat kepada keadaan. Contoh, duit. Kalau sekiranya kita nak beli air putih, dia jual $3. Mahal tak? Mahal tak? $3. Contoh. Tetapi kalau budak sekolah, dia itu katakan sekolah universiti, kita kasih duit sekolah, dalam bahasa Arab 3 tu dah jamak dah plural, dah banyak dah. $3 cukup lah. Ini contoh. Jadi itu menunjukkan automatik 3 tu, angka 3 walaupun mufrad 1, muthanna 2, 3 tu jamak, tetapi not necessary 3 tu menunjukkan banyak. Dia akan tengok kepada keadaan, konteks apa yang kita guna pakai. Jadi maksudnya dalam solat tadi, walaupun bergerak tanpa diperlukan, kita tak digalakkan bergerak tanpa keperluan, namun kalau kita outright katakan bergerak 3 kali itu batal solat, itu juga pendapat yang tidak diterima pakai oleh kesemua para ulama. Apatah lagi di sana ada dalil-dalil yang menunjukkan diperbolehkan untuk seseorang itu bergerak kalau ada keperluan. Wallahu a'lam bishawab. Di sinilah para jemaah, sampai di sini saja saya rasa memenangkan masa ya. Kita henti di sini, kita akan sambung perbincangan kita dalam perkara-perkara yang diperbolehkan untuk seseorang itu lakukan. Perkara seterusnya, menggendong dan mendukung anak ketika dalam solat. Ketika solat boleh dukung budak ke? Boleh. Habis budak tu kalau bergerak, kalau budak tu meronta, macam mana kalau budak tu terkencing pula? Kita dukung budak tu pakai diapers, baby pakai diapers. Macam mana kalau baby tu terkencing? Jadi perkara-perkara itu akan kita kupaskan nanti pada pertemuan akan datang dalam tajuk perkara-perkara yang diperbolehkan ketika sedang solat yang kita lakukan dan tidak batal solat kita. Wallahu a'lam bishawab. Baiklah, memenangkan masa, sampai di sini saja apa yang dapat kita bincangkan dan kupaskan hari ini. Sebelum saya menutup majlis, saya beri peluang kalau di antara kita ada soalan atau perkara ingin kita bincangkan. Silakan para jemaah. Silakan.
Ya? Betul. Hasbunallah. Dipastikan oleh siapa? Dikonfirm oleh siapa? Ustaz Jalaluddin Hasan. Tak tahu. Saya belum dapat berita. Jadi saya belum dapat berita lah ya, saya akan dapat konfirmasikan daripada siapa beri confirmation tadi? Ustazah Aziza daripada mana? Dia uruskan pasal wasiat dekat Jadi apa yang dikhabarkan Ustaz Jalaluddin Hasan daripada Jalaluddin Travel and Tours, mengikut berita tersebutlah beliau baru saja meninggal dunia. Kembali ke rahmat Allah. Wallahu a'lam bishawab. Jadi saya belum dapat kepastian dan mengikut teman-teman mereka dapat berita bahawasanya Ustaz Jalaluddin Hasan baru kembali ke rahmatullah. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi saya akan dapat kepastian sekali lagi. Wallahu a'lam bishawab. Baiklah para jemaah yang dirahmati Allah. Sampai di sini saja pertemuan kita. Segala yang benar itu daripada Allah Subhanahu wa taala, segala silap dan salah atas kelemahan saya sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Sebelum saya menutup majlis, seperti mana kita bincangkan pada pertemuan kita yang lalu, bulan Disember ini kita ada 4 minggu. Jadi 2 minggu, hari ini minggu yang kedua. Jadi dengan ini kita hentikan majlis kuliah kita selama 2 minggu lah. Saya lupa nak beritahu pihak masjid, mohon maaf ya. Jadi kalau tak keberatan, saya minta izin berdasarkan permintaan sebahagian jemaah kita juga. Jadi kuliah kita ini kita akan hentikan, kita akan tutup sempena hujung tahun dan kita akan buka semula kalau pihak masjid benarkan untuk kita sambung pada bulan Januari akan datang insya-Allah. Nanti pihak masjid akan buat pengumuman mengenai pembukaan kelas kita. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.